Raut wajah penuh ketenangan, tidak terkalam kasih dijunjung. Jasamu teacher tetap dikenang, budimu pula tetap disanjung. Menjunjung kasih buat yang diraikan, izinkan saya membaca sedikit biodata diri. Tanggal 9 Oktober 1959 merupakan detik kelahiran beliau, bertempat di Cembuh, Halt, Rembau, Negeri Sembilan. Beliau merupakan cahaya mata kelima daripada 8 orang adik-beradik bagi tambatan hati pasangan bahagia Encik Abdul Manan bin Arsyad dan Puan Rokiah binti Taja. Mendapat pendidikan awal pada tahun 1966 hingga 1971 di SRK Serting di Bahau, Negeri Sembilan. Bermula darjah 1 hingga darjah 6. Meneruskan pendidikan di Undang Rembau English Secondary School di Rembau, Negeri Sembilan pada tahun 1972 hingga 1976. Beliau merupakan seorang murid yang sangat aktif menyertai aktiviti sukan dan olahraga pada waktu itu. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Sebaik sahaja menamatkan alam persekolahan, beliau mendapat tawaran pendidikan di Institusi Perdagangan Mara dengan mengambil jurusan Diploma Accountant pada tahun 1977 hingga 1979. Beliau telah mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1984 dengan pasangan hidupnya Encik Jamar bin Salihuddin yang berasal dari Temerloh, yang kini merupakan pencen, juru audit dan juga sekaligus menjadi salah seorang ahli lembaga pengelola di Seria. Pasangan bahagia ini telah dikurniakan 8 orang cahaya mata yang terdiri daripada 2 orang putera dan 6 orang puteri. Untuk pengetahuan, beberapa orang puteri beliau pernah menabur bakti di Seria dan kini puteri bongsunya juga turut berkhidmat di sini. Selesai menamatkan pengajian, beliau mula berkhidmat sebagai pembantu audit di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Kuantan pada tahun 1983 hingga 1985, kemudian berhenti bekerja sebagai pembantu audit setelah menimang cahaya mata yang pertama. Pada tahun 1988, sewaktu anak sulung beliau berusia 3 tahun, beliau mula berkhidmat sebagai cikgu di Taska Al-Ulum Taman Bukit Setongkol. Kemudian berhenti lalu berpindah ke Taska Al-Munawwarah di Sungai Isap Damai pada tahun 1997 sebelum berhenti pada tahun 1999. Setelah mengetahui tentang perancangan penubuhan Seria pada tahun 1999 yang akan ditubuhkan pada tahun 2000, dari situlah bermulanya titik mula beliau memberikan bantuan dengan menjadi tenaga pengajar terawal di Seria. Walaupun pada ketika itu muridnya hanya terdiri dari 8 orang sahaja, selain terpaksa menggalas tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu di rumah, perkara tersebut tidak pernah menghalang beliau untuk menabur baktinya di bumi Seria ini. Assalamualaikum, bersama saya Nurhana Faika. Hari ini saya ingin mewawancarakan seorang guru yang dah lama berkhidmat dekat sekolah ni selama 24 tahun daripada tahun 2000 lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom! Okey, bersama Ana sekarang Teacher Rahma. Assalamualaikum Teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teacher, apa khabar hari ni? Alhamdulillah, baik. Ana? Alhamdulillah baik juga. Maaf mengganggu waktu teacher hari ni. Petang-petang ni nak tanya, di sini Ana ingin tanyalah beberapa soalan boleh? Silakan. Baik teacher, soalan pertama Ana nak tanya, apakah momen ataupun pengalaman yang paling berkesan sepanjang kerjaya teacher sebagai seorang guru? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih Ana. Momen ataupun pengalaman yang sangat berharga lah pada teacher semasa sepanjang pengalaman saya mengajar di Ibn Abbas ni selama 24 tahun. Apabila pelajar beroleh kejayaan yang cemerlang dalam bidang akademik dan juga dalam peribadi dan akhlak, yang beribadah mereka kerana sesuai dengan
sesuai dengan objektif sekolah kita, membina generasi pewaris. Jadi hasil daripada didikan ataupun yang kita laksanakan, yang kita rancang, yang kita susun, kita dapat melahirkan satu perubahan dalam diri pelajar. Itulah momen yang saya rasa sangat teruja. Okey, baik teacher. Terima kasih. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Apakah cabaran yang teacher hadapi sepanjang teacher menjadi seorang guru? Alhamdulillah, bagi soalan yang kedua tadi, cabaran yang teacher hadapi sepanjang karier teacher di sekolah menengah atas ni boleh kita bagi kepada dua. Pertama, cabaran dari segi faktor fizikal, dan yang kedua pendidikan pelajar-pelajar. Mungkin dari segi fizikal, kita memandangkan sekolah kita ni sekolah swasta, jadi dari segi kita nak mendapatkan dana untuk kita meningkatkan infrastruktur agak terhad lah. Tapi sepanjang bermula daripada tahun 2000 sehinggalah tahun 2024 ni, kita dah nampak ada perubahan, peningkatan, walaupun dari segi kesukaran yang kita hadapi. Yang kedua, tapi cabaran yang paling besar sekali yang saya rasakan adalah bila kita nak mencapai objektif sekolah kita, iaitu nak melahirkan generasi pewaris. Iaitu cabaran nak mentarbiah pelajar kita supaya mereka merasakan mereka itu ialah khalifah Allah. Mereka dilahirkan di atas muka bumi ini menjadi khalifah Allah. Mereka ni, bila mereka belajar di sekolah menengah atas ini, mereka rasa selepas 6 tahun tu mereka dapat berfungsi sebagai khalifah Allah di mana-mana saja mereka berada. Itulah cabaran yang saya rasa yang besar lah, nak melahirkan generasi pewaris yang mana sesuai dengan moto sekolah kita. Okey, baik. Ana harapkan apa yang teacher impikan tu akan diganjarkan oleh Allah, insya-Allah. Okey. Baik, kita pergi ke soalan yang ketiga. Bagaimanakah teacher mengimbangi antara kerjaya dan kehidupan peribadi teacher? InsyaAllah Hana, mencabar soalan Hana ketiga ni. Mana kita sebagai seorang individu Muslim, masa kita tersusun, contohnya kita ada solat, kan? Solat mana dengan kita jaga solat kita tu, kita boleh mengimbangkan masa kita. Jadi dalam kehidupan ni kita kena ada perancangan dan kita kena disiplin diri kita. Contoh kata kita tahu teacher sebagai seorang guru, teacher kena ada satu perancangan bahawa maknanya kita perlu bangun awal, kan? Bila kita bangun awal, kita akan solat di awal waktu dan kita boleh hadir ke sekolah di awal waktu. Kita perlu juga tetapkan yang mana lebih utama, kita lebihkan yang mana lebih prioriti. Jadi kita dahulukan, dan kita yang tidak begitu penting kita kemudiankan, kan? Kemudian kita kadang-kadang tu kita rasa banyak tugasan, kan? Ada tugasan yang kita rasa sebenarnya ada tugasan yang kita boleh menolak. Sebabnya bila kita sanggup aja, sebenarnya kita tidak mampu untuk melaksanakan. Jadi ada tugas-tugasan yang masa-masa yang kita boleh tolak sebenarnya, kan? Dan juga dari segi fizikal, teacher ada juga peruntukan masa untuk beriadah supaya tubuh badan kita sihat. Jadi kita boleh melaksanakan tugas-tugas ataupun ibadah yang lain. Jadi juga itu dengan pemakanan kita. Teacher juga mengibarat aspek pemakanan, mengurangkan makanan yang manis dan sebagainya, supaya kita dapat meneruskan kerja-kerja mendidik dan juga mentarbiyah pelajar kita di sekolah. Jadi, dan kalau teacher di sekolah, biasanya teacher pergi bersama dengan keluarga untuk kita panggil untuk self untuk diri sendirilah, untuk menenangkan diri kita. Walaupun kan kita tahu bila bekerja di sekolah ni tugasan tu banyak, kan? Kita berhadapan dengan cabaran murid-murid, guru-guru dan juga ibu bapa. Jadi kita perlu juga masuk untuk diri kita sendiri. Jadi dengan cara perancangan dan menyediakan jadual, jadi kita dapatlah menyimbangkan
tugasan sekolah dan juga untuk keluarga dan diri sendiri. Itu lah, insya-Allah. Okey, baik. Moga-moga segala perkongsian yang teacher kongsikan tadi bolehlah Ana terapkan dalam kehidupan seharian Ana, insya-Allah. Okey, baik, kita pergi ke soalan yang terakhir. Apakah nasihat yang teacher ingin sampaikan kepada semua guru-guru yang baru memulakan kerjayanya, dan amanat ataupun kalimah akhirah kepada semua murid-murid di Sekolah Rendah Islam Ibn Abbas? InsyaAllah, Alhamdulillah, soalan yang terakhir ni pun mencabar juga. Bukanlah nasihat tapi perkongsian lah kan, sebagai kepada tadi yang Ana kata guru-guru baru ya, baru ni. Jadi kalau guru baru ni teacher harus sebut masa kita perhimpunan, teacher harus sentiasa sebut kepada murid-murid sentiasa tajdid niat kita, sentiasa betulkan niat kita, sentiasa betulkan niat kita. Kenapa kita memilih untuk menjadi guru kan, pada guru-guru lah. Mana tu bagaimana hadis Rasulullah sebut, sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niat. Jadi niat yang ikhlas tu, dia kata kerana Allah akan memudahkan segala urusan. Jadi bila kita masuk ke sekolah ni, ataupun murid-murid sendirilah datang ke sekolah, betulkan niat untuk menuntut ilmu. Guru-guru datang ke sekolah untuk mendidik pelajar, bukan setakat menyampaikan ilmu. Mendidik dengan menyampaikan ilmu tu berbeza. Bila mendidik ni kita akan mendidik, kita akan keseluruhannya. Kalau sampaikan ilmu, kita just sampaikan ilmu dalam bentuk ilmiah. Tapi mendidik dalam semua aspek. Dalam semua aspek, dalam kelas, masa pelajar bermain di padang. Kalau kita mendidik, kita terapkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketuhanan dalam PDPC kita lah, dalam pengajaran tersebut. Mari kita kaitkan semua ilmu tu, sama ada kita mengajar subjek sejarah ke, sains ke, matematik ke, kita kaitkan, hubungkan pelajar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dia rasa banyak dia rasa kewujudan Allah tu, kebesaran Allah tu bukan dalam aspek solat saja, tapi dalam seluruh hidup mereka dia rasa Allah tu memerhati, melihatnya. Yang kedua, aspek sabar ni perlu ada pada seorang guru lah. Bukan guru je, ibu bapa pun kena sabar. Sabar sebab kita tahu sekarang ni nak mendidik ataupun nak menyampaikan ilmu tu satu cabaran cukup besar. Kan sekarang ni zaman IT, jadi pelajar kita mungkin lebih terdedah kepada tab, pada phone. Jadi dari segi fokus mereka ni kurang sikit. Jadi guru kena sabar untuk mengatasilah masalah ni. Bagaimana yang disebut dalam Quran, kita sesungguhnya dengan kesudahan itu ada kemudahan. Seterusnya adalah guru ni sepatutnya dia menjadi qudwah hasanah kepada murid-murid, seperti contoh teladan yang baik, contohnya amanah, jujur, sabar, kasih sayang. Maksudnya bila kita berikan kasih sayang, tunjukkan kasih sayang, maknanya mudah kita nak sampaikan ilmu kepada pelajar kan, kepada guru-guru yang senior, betul tak? Guru senior ni maknanya di sini ni kadang-kadang kita rasa kita dah lama, tapi jangan malu untuk meningkatkan ilmu PDPC kita, ilmu kemahiran kita, ilmu pengetahuan kita kan. Kita perlu kepada ikut semasa ni, keperluan semasa ni. Contoh sebab Rasulullah sebut menuntut ilmu itu satu yang wajib bagi setiap muslim, sehinggalah kita dipanggil penuh oleh Allah kan ilmu tu. Jadi bagi guru-guru yang senior, dia perlu meningkatkan, menambah ilmu lah. Dan keduanya dia jaga hubungan dengan murid dan juga sesama guru-guru yang baru masuk. Jaga hubungan, jadilah pendengar yang baik kepada murid-murid, kena faham murid-murid tu keperluan dia kan. Dan seterusnya jangan lupa kita sentiasa mendoakan kejayaan murid-murid kita. Dalam solat kita, semua guru-guru lah doakan kejayaan murid-murid kita, kerana doa guru ni mustajab. Doa guru ni sangat mustajab. Dan juga seterusnya, akhir sekali penasihat teacher pada murid-murid semua, pelajar semua, tadi sama juga selalu sentiasa ingatkan, sentiasa jaga niat dan berusaha bersungguh-sungguh. Maksudnya niat setiap usaha untuk mendapatkan ilmu sebagai ibadah kepada Allah. Maksudnya kita belajar ni, kita nak supaya kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita.
Allah sebut katakanlah ya Tuhan ku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan usahakan untuk belajar dengan tekun dan penuh kesungguhan. Maknanya guru murid-murid semua belajar dengan bersungguh-sungguh. Bila Allah beri peluang kita untuk menuntut ilmu, datang ke sekolah setiap pagi, doa supaya Allah tambahkan kita ilmu, tambahkan dapat ilmu. Seterusnya, jangan lupa sentiasa menghormati guru. Sebab guru ni umpama pewaris ilmu dan para nabi. Jadi dia maknanya martabat dia tinggilah. Jadi diharap semua murid-murid dapat menghormati guru-guru ya. Sebab hadis Rasulullah, barang siapa yang tidak menghormati guru, maka dia bukan termasuk umatku. Jadi kita kena hormat guru-guru kita, dengar cakap guru-guru. Murid-murid beri perhatian apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Di dalam kelas kena beradab. Jadi mudah ilmu disampaikan. Dan dia kata kita ambil ilmu tersebut untuk kita jadikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, kita amalkan dalam kehidupan kita. Maknanya kita macam kita di sekolah ni ada subjek akademik dan diniah. Jadi subjek diniah tu sebenarnya adalah panduan ataupun adalah cara hidup kita. Ilmu Islam kita belajar tu adalah cara hidup. Jadi kita kena ambil dan amalkan dan ikut apa yang diajar oleh muallim dan muallimah. Dan kita sentiasa mendoakan semua warga Ibn Abbas, murid-murid, guru-guru, para pentadbir, staf-staf di pejabat dan juga pembantu am diberikan kekuatan, diberikan kekuatan untuk meneruskan tugas mendidik murid-murid di Ibn Abbas ini dan diberikan kejayaan dunia dan akhirat. Jadi semoga Allah beri petunjuk kepada kita dan kekuatan kepada semua dalam menjalankan amanah yang cukup besar, amanah yang telah dilaksanakan oleh para nabi dan juga generasi para sahabat. Terima kasih lagi sekali kepada teacher sudi mengongsi perkongsian pada petang ini. Dan maaf lagi sekali sebab mengganggu waktu teacher petang ini. Anda harap teacher, semoga teacher sihat selalu lah lepas bersara ni kan. Dan teacher jangan lupa lah kepada semua anak-anak murid teacher ya. Bulan dan bintang bersinar berkelipat dan menerangi keindahan malam. Tanpamu bulan, malam kegelapan. Tanpamu bintang, hilanglah keindahan. Sekawan sesama berjanji, susah senang dirasa di bawah sinar cahaya bulan bintang menjadi saksi janji kami semua.